Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir, dan kita alhamdulillah sampai kepada ayat 228 surah Al-Baqarah. Kita akhir kita bincangkan adalah ayat 228 surah Al-Baqarah. Itu dah masuk berkenaan dengan tajuk urusan ataupun hukum-hukum kekeluargaan dalam Islam. Yang mana dalam tajuk ni Allah Ta'ala bukan sahaja ajarkan kita cara kita menyembah dia, bahkan dia aturkan kepada kita masalah-masalah kehidupan kita yang lain. Hatta nanti kita akan masuk di jual beli dan sebagainya, hatta hutang, piutang dimasukkan dalam tajuk ni. Bahkan ayat terpanjang dalam Quran adalah ayat tentang hutang. Allah Ta'ala ajar kita macam nak berhutang, macam nak bagi hutang. Sama macam tu sekali Allah Ta'ala ajarkan kita. Kerana untuk menjaga masalah kita, jangan kita menzalimi, jangan kita dizalimi. Bahkan agar actually setengah para ulama menyatakan semua sekali benda ni adalah untuk menjaga persaudaraan Islam ataupun persaudaraan iman yang diberikan Allah Ta'ala sebagai nikmat ke atas kita. Kerana tanpa aturan ini, manusia akan tidak tahu mana halal dan haram, maka semua akan langgar hak orang lain. Dan sebab itu kita kata perkara ini berkait rapat dengan tajuk masalah kita menjadi pemerintah di muka bumi ini. Dan macam kita terangkan, tajuk yang kita bincangkan sekarang ini masih lagi berkenaan dengan tajuk apakah perkara yang kita perlu laksanakan untuk melayakkan kita menjadi khalifah di muka bumi ini, pemerintah di muka bumi ini, pentadbir di muka bumi ini, yang layak untuk mendapat wahyu Allah Ta'ala dan juga menghukum dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham Jadi kita bincangkan itu, Allah Ta'ala nyatakan wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', dan wanita-wanita yang diceraikan menanti tahan diri mereka daripada berkahwin semula selama 3 quru'. Dan quru' tu kita kata telah diperbahaskan oleh para ulama panjang lebar berkenaan dengan tajuk quru' tu apa. Ada kata Qur'un tu atau Aqra' tu adalah haid. Dan ini dipegang oleh mazhab Syafi'i dan Malik Mana mereka katakan adalah quru' tu adalah haid. Maksudnya bila kata haid, maksud dia yang beza dia tajuk ni satu benda je. Haid atau bersih Satu pendapat kata salah satu quru' 3 kali bersih. Tajuk dia adalah kalau siapa yang mengatakan bersih, bukan pertama bersih, bukan haid. Yang mazhab Syafi'i anggap bersih. Bersih itu sebagai syarat ataupun garis panduan dia. Maksud dia bila datang saja haid, maka habislah satu kali iddah. Tiga. Maksud dia bersih itulah yang dikira sebagai tempoh dia. Contoh macam bila datang haid saja, the first dia datang haid satu. Kemudian second time datang haid 2. Third time datang haid adalah 3. Datang je haid, maka dia terkeluar, lepaslah dia daripada untuk boleh dirujuk oleh suami berkenaan. Adapun untuk seorang wanita, kalau pendapat satu lagi mengatakan haid itu adalah sebagai garis panduan dia. Dia kata habis haid lah baru dikira wanita tadi terkeluar daripada kata untuk dirujuk oleh suami dia. Mana 3 kali haid. Mana haid tu, mana the last day of haid is actually dia mandi je, asal berdapat bersih, berhenti saja haid, maka dia bukan lagi milik suami dia. Bukan lagi, tak boleh rujuk dah kalau kali ketiga. Adapun kalau dia kata apa pendapat pertama tadi, bersih habis saja bersih, maka mulalah hilang. Ini tak, habis saja haid. Dalam haid tadi masih lagi. Dan dua-dua pendapat tersebut datang daripada para sahabat muktabar. Macam daripada Aisyah radhiyallahu anha yang menyokong berkenaan dengan tajuk bersih itu sebagai garis panduan dia. Contoh macam wanita tu bersih datang haid saja, maka kira 1. The first day dah tu kira 1. Kalau 3 kali, kali ketiga datang haid yang kali ni setelah diceraikan, maka habislah, putuslah dia daripada suami berkenaan. Adapun kalau dia kata yang jumhur yang ramai sebenarnya pendapat yang kata bersih itu sebagai garis panduan dia adalah paling ramai. Mana para sahabat Nabi SAW bukan seorang, Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan lain, mereka menyatakan bahawa benda berkenaan adalah dikira sebagai pasal kerana Umar pernah ditanya tentang seorang wanita ceraikan, kemudian dia tak mandi lagi, dia tak masih lagi dalam haid. Maka Umar kata, aku rasa dia masih lagi milik suami tu, berkenaan. Maka tak dibenarkan dia kahwin barulah.
sehinggalah dia bersih daripada haid berkenaan. Ini pendapat yang dibincangkan. Baik, kita sambung hari ini. Allah Ta'ala nyatakan, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin, dan tidak halal untuk mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam rahim-rahim mereka, iaitu daripada keadaan mengandung atau keadaan haid. Keadaan mengandung atau keadaan haid. Ini dikatakan oleh Ibn Abbas, Ibn Umar, Mujahid dan juga lebih daripada kalangan para tabi'in mengatakan macam tu. Maksud dia, yang dimaksudkan tidak halal untuk mereka menyembunyikan apa yang jadikan dalam perut, dalam rahim mereka itu keadaan haid atau keadaan mengandung. Okey. Dan Allah Ta'ala firman kat situ, in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka kunna tu maksud dia wanita-wanita berkenaan, jika kamu semua beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Ini adalah ugutan atau amaran terhadap mereka. Okey. Dalam berkata-kata yang bertentangan dengan yang benar. Contoh macam dia mengandung tapi sorokkan, ataupun dia tak habis lagi tempoh, dia kata ini air dia cepatkan atau lambatkan. Kalau dia kata mengandung, dia lambatkan tempoh. Kalau dia kata dah habis dah haid. dah habis dah. Air dah haid 3 kali dah, dia kata. Dah masa 2 bulan dia haid 3 kali. Wallahualam. Kan? Dia nak cepat sangat. Tak, pasal kita kena faham bahawa pasal ini menunjukkan bahawa rujukan dalam perkara ni kembali kepada golongan wanita itu sendiri. Pasal bukan orang lain yang jaga badan dia. Pasal dia yang tahu dia datang haid macam mana dan sebagainya, hanya dia. Pasal memang kita kata keganjilan berlaku pada seorang tu berbeza kan. Ada orang mungkin tempoh haid dia panjang, ada orang tempoh haid dia pendek. Mungkin ada orang tu haid tak habis lagi, dia kata dah bersih dah, sebab apa? Nak kahwin baru. Ataupun yang satu lagi kata tak, ini kan faham ni sebab Allah Ta'ala kata, ni kan kata orang perempuan sini. Masalah betul lah. Faham tak? Ini kita kata berkenaan dengan tabi'i manusia. Kadang-kadang menyampah sangat kat suami tadi, sebelum tempoh habis iddah dia kata dah habis dah. If she said so, tak siapa nak pergi check. Faham tak? Kalau dia tipu pun nak cakap macam mana? So Allah Ta'ala kata, jika mereka ni jika adalah mereka ni beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Kalau kamu tak halal untuk kamu sembunyikan. Kalau kamu beriman Allah Ta'ala hari akhirat, tak halal kamu sembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim kamu. Maksudnya kalau dia kata ada nak jadi anak, dia maksudnya tempoh untuk dia di bawah suami berkenaan tambah panjang. Faham tak? Tambah panjang. Dia tak boleh nak sembunyikan benda berkenaan. Pasal perbuatan menyembunyikan jadi salah. Pasal dalam tempoh dia pasal wanita yang mengandung, selagi tak beranak, selagi itulah dia masih dalam iddah. Tak boleh dikahwini oleh orang lain. Tak boleh dikahwini oleh orang lain. Orang berbahas pendapat berkenaan dengan tajuk wanita mengandung di kalangan hamba tawanan perang. Itulah tajuk lain. Ada yang kata tak masalah pernikahan itu dibuat, ataupun pernikahan yang maksudkan ni pernikahan yang sah. Atau pernikahan dengan wanita yang mengandung yang tidak diceraikan oleh suami dalam keadaan nikah yang sah, tidak ada iddah ke atas wanita berkenaan. Wanita yang mengandung bukan dengan pernikahan yang sah, tidak ada iddah ke atas dia. Faham? So boleh kahwin lah. Boleh kahwin lah. Tapi janganlah galakkan benda ni. Tak digalakkan langsung kan, haram. Mengandung sebelum kahwin ni adalah haram. Tapi katakan akad nikah dibuat sah, kan dia tak terhalang. Pasal dia wanita yang mengandung tak ada iddah kalau dia tidak diceraikan dengan pernikahan yang sah. Pasal iddah ini hanya timbul dengan pernikahan. Dia mengandung tu dia kahwin orang lain ke orang yang mengandungkan dia? Tak. Maksud dia dengan orang yang sama. Maksud dia sini, saya ceritakan berkenaan orang yang mengandung dia tu. Kadang-kadang kes ni timbul. Wanita mengandung ni kan, bila kita sebut orang yang mengandung ni, iddah dia sampai beranak. Fine Tapi soalan sekarang ni, macam mana benda ni jadi? Hanya untuk wanita yang kahwin dengan sah, pernikahan yang sah, diceraikan suami dia dalam keadaan mengandung, atau diceraikan suami dia kemudian ditepati dia mengandung. Selagi tak beranak, selagi itulah dia dalam iddah. Mana tak boleh berkahwin baru. Adapun orang wanita-wanita yang tidak dinikahi nikah yang sah, tidak ada hukum ke atas dia perkara ini. Faham? Ni di kes kadang-kadang ada timbul tajuk orang yang terlanjur dan sebagainya kan. Jadi aku kata, macam mana ni? Nak kena terlanjur, faham Okey, kata terlanjur sebagainya. Okey, kalau dia kata mengandung dan sebagainya, maka pernikahan dia sah. Bertaubatlah kepada Allah Ta'ala, pernikahan sah. Okey, pernikahan dia adalah sah. Sama ada dengan suami, dengan lelaki yang bapa kepada anak yang digandungkan tadi, ataupun bukan.
tetap sah. Pasal dia tidak ada edah kat atas wanita berkenaan. Pasal di antara syarat yang menyebabkan untuk nikah tadi sah, ada wanita tadi bukanlah edah. Dan edahnya berlaku dengan apa? Pernikahan yang sah. Tanpa pernikahan sah, tidak ada edah. Habis cerita. Faham Ya. Ini bagi tahu, bukan suruh buat kerja. Masalah tu. Masalah. Baik. Pasal dia kata, pasal ini menunjukkan bahawa rujukan dalam perkara ini adalah dalam ini adalah kepada mereka. Kerana perkara tersebut tak diketahui melainkan oleh daripada dua arah tadi. Okey? Melainkan dari dua arah tadi, sama ada dia jadi mengandung atau dia masih haid. Dan dia kata tidak kita hadapi masalah untuk menegakkan bukti ke atas perkara tersebut kebiasaannya. Sebab kita kata, kalau contoh macam kata, haid lagi tak? Tak. Betul dia kata mana ada? Atau kita kata haid lagi tak? Saya haid tapi saya dah basuh tadi. So maksudnya dia nak cepat atau lambatkan tempoh dia berdasar pada haid datang atau haid tidak ada. Tak ada siapa boleh cek, kecuali diri mereka saja. Maka dikembalikan urusan tersebut kepada mereka. Dan di sinilah datangnya amaran Allah Ta'ala kepada mereka berkenaan dengan tajuk kalau menipu. Jangan menipu supaya janganlah mereka memberitahu selain kebenaran, sama ada untuk mempercepatkan daripadanya untuk tamat tempoh ataupun untuk panjangkan tempoh. Either untuk panjangkan atau pendekkan tempoh edah dia. Dua-dua tak boleh. Dua-dua tidak boleh Maksudnya edah tadi habislah. Kena panjangkan tak boleh, nak pendek pun tak boleh. Hanya berdasar kepada either suci starting of the haid or the end of the haid. Itu je. Tak ada kira tempat lain. Bersih. Tapi macam kita terangkan itu, siapa-siapa nak ceraikan isteri dia kena ceraikan dalam keadaan suci yang tak disentuh, bukan dalam keadaan haid. Kalau kena haid, dia ceraikan isteri dia, dia kena rujuk balik isteri dia. Kemudian tunggu sampai isteri itu bersih, haid, bersih balik dalam keadaan tak sentuh, ceraikan. Kalau nak cerai, teruskan kahwin. Kalau nak teruskan kahwin, baru orang kata, tapi dah rugi lah pula. Dah memang nak cerai pun, sibuk gatal buat apa kan? Dah tahu dah memang nak pisah kan? Apa masalah dia dekat situ? Tapi kan macam rugi, strike tu dah pula. Dah memang nak cerai kan? Soalan, nak tinggal lagi ke? Kok nak lagi? La ilaha la syarikalah. Ini masalah dia. Itu nama dia jangan gatal. Sebab kita kata benda macam ni jangan main-main. Kan cerai ini bukan benda yang mudah. Macam mana kita kata benda yang bukan untuk ambil mudah. Kerana apa? Kerana dalam perkara tersebut ada maqasid, ada tujuan dan matlamat. Okey? Maka disuruh untuk mereka ni memberitahu kebenaran dalam perkara tersebut dengan tanpa tambah atau kurang. Sebab kenapa bila lepas Allah terangkan apa yang dikatakan garis panduan untuk mereka ini dikira sebagai masih dalam pegangan suami yang menceraikan dia. Allah Taala kata ya tarabbas nabi anfusinna salasata quru. Tahan diri mereka yang kahwin lagi sehingga 3 kali quru. Either beginning of the first haid ataupun ataupun dengan tamatnya haid berkenaan. Hari pertama haid atau maksudnya itulah tempoh dikatakan 2 tadi. Either one nak pakai tak kisah, tapi kita kena ikut apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Kalau pemerintah pakai mazhab Syafi'i, dan kita kira dengan mazhab Syafi'i. Faham Yang pula macam saya tak kira lah saya nak pakai mazhab lain, tak boleh. Okey? Pasal kita kata walaupun kita tu pasal apa yang dalam masyarakat dalam kitab fiqh itu fatwa dipanggil. Fatwa tidak menjadi undang-undang, melainkan sudah diwartakan. Ini sebab kalau ada orang tu buat lawak, dia kata apa? Saya mazhab Syafi'i, saya tak nak dihukum dengan mazhab Hanafi. Ni ada soalan timbul. Soalan apa? Kononnya macam menunjukkan pandai lah, tapi sebenarnya soalan ni soalan bodoh. Sebab okey, dia kata ini, dia kata kalau seorang tu buat jenayah, 2 orang buat jenayah, seorang mazhab Syafi'i, seorang mazhab Hanafi. Lepas tu undang-undang negara tadi mazhab Syafi'i. Boleh tak orang mazhab Hanafi kata saya tak nak dihukum dengan mazhab Syafi'i? Itu soalan, dia kena faham. Itu apa, kena bezakan di antara fatwa dengan undang-undang. Kan, bila dah diwartakan, dimaklumkan dan sebagainya, maka jadi undang-undang, maka sah. Sebab kenapa kalau kita kata contoh macam mana-mana negara yang pernah menjadi jajahan Osmaniyah, Turki dahulu, kerana mereka mazhab Hanafi, pernikahan dibuat, wanita tu lafazkan sendiri. Macam di Mesir, wanita tu lafazkan, aku nikahkan diri aku dengan kau. Tapi wakil kerajaan hadir, keluarga hadir, tapi dia lafazkan. Alasan kerana mazhab Hanafi kata kalau jual beli perempuan tu kan, bila jual beli perempuan boleh jual beli tak? Kan, jual barang, beli barang, sewa barang, nyewakan barang boleh. Dan maslahah dan mafsadah, kerosakan dan kebaikan dalam perbuatan akad tersebut, siapa yang dapat? Dia lah kan. Okey, tapi kenapa pula bila time nak kahwin, yang mungkin kerosakan atau kebaikan tadi kena orang lain lafazkan?
Ini hujah mazhab Hanafi. Tapi kita kata ada hadis dah datang, Nabi kata la nikaha illa bil wali wa syahidain adlain. Menekan dengan dua saksi. Mana tidak ada nikah kecuali dengan wali dan juga dua orang saksi. Dan dia kata wali tadi dia aplikasikanlah kerajaan dan sebagainya. Tapi wanita tu melafazkan. To say the word, dia buat macam tu. Pasal mazhab Hanafi pakai macam tu. So jadi bila diaplikasikan, okey, contoh macam Mesir, Iraq dan sebagainya, pernikahan tu dibuat macam tu. Dilafazkan oleh perempuan. Dalam Syafi'i kita kata yang melafazkan mestilah wali. Wali, bukan lelaki, wali. Wali yang melafazkan benda berkenaan. So konteks dia bila kita berada di sana, undang-undang sana terpakailah. Tu student kita nikah dekat Mesir ke kat mana, sah. Jangan kita balik Malaysia, kau nikah pakai mazhab Hanafi, balik Malaysia nikah balik sekali lagi mazhab Syafi'i. Itu tak betul. Tak salah. Itu adalah salah. Pasal apa-apa aplikasi pernikahan tadi ikut pada setempat. Bahkan kalau kata orang nikah kat London dengan tanda tangan saja depan magistrate, sah. Faham Pasal dia pernikahan tadi dibuat dengan bapa wanita tadi, bapa pada wanita tu sebut melafazkan atau di hadapan wali kerajaan. Faham? Itu sebab kenapa kalau pernikahan dibuat depan wakil kerajaan sah. Pasal dia mewakili agung. Yang siapa macam kalau mewakili sultan negeri dan sebagainya, itu jadi. Tu orang nikah dekat Thailand sah. Tapi kena denda. Ini bukan ajar, ini bagi tahu. So jangan kata macam tak sah pula, sah. As long as dia balik pada kerajaan setempat, sah. Faham Ya. Ustaz, kalau katalah ada orang Melayu ni terfikir tu hari nak buat pergi menikah kat Jabatan Pendaftaran Negara yang pakai register tu, Ustaz. Malaysia tak ada. Malaysia tak ada. Kalau dia kata macam kita tak ada, kat Malaysia tak ada. Kalau ayalah kata pergi register tu lah. Tak lepas. Kalau kat Malaysia tak jalan macam tu. Pasal kita dah ada undang-undang kekeluargaan. Even orang India sendiri pun, orang India nak nikahkan anak perempuan tu kena dapat izin bapak tau. Sebab kenapa ada kes dulu saya cerita orang mabuk. Inilah dekat dekat area Sungai Buloh tu. Driver taksi tu dia cerita. Saya naik dengan dia tengah malam waktu balik daripada mengajar kat Segambut. Saya naik train sampai kat Segambut, daripada sampai Sungai Buloh, saya naik train ke Kota Damansara. Taksi ke Kota Damansara. So jadi bila saya naik dengan driver tu, taksi tu dia cerita, dia kata pagi tadi dia hantar satu keluarga, family. Ini saya sembang lah, cerita. Dia cerita lah pagi tadi dia hantar satu family ke jumpa peguam Siva Rasiah. Benda tak nama dia, tak tahu lah. Okey. So dia hantar pada orang berkenaan sebab kes keluarga ni ada masalah. Saya kata apa masalah dia? Bapak dia asyik mabuk. So anak dia 2 orang, tak berdaftar 2, salah nama. Salah nama. So salah nama, dia kata salah nama 2 orang. Mana bapak tu tadi tengah mabuk, dia pergi hantar agaknya dia daftar nama anak tak nama dia. So bila nak kahwin tak boleh. Dalam undang-undang kekeluargaan kita kat Malaysia ni kan, benda tu penting, faham tak? Supaya hak wanita tadi terjaga. Sebab kenapa kita kata bukan nikah cowboy je, kawan tinggal nanti masalah. Tak ada undang-undang. So kenapa tajuk ni tadi, dia kata dia bawa kes pasal budak family tu ada berapa orang anak, 5 orang anak ada yang nama salah, tak daftar lagi dan sebagainya. Pasal bapak dia mabuk. Jadi ini masalah dia. Tapi sepatutnya benda macam ni patut diwar-warkan sebenarnya. Tapi esok khabar ni kan, media masa ni kerja tak tahulah kerja apa. Serius. Pasal benda macam ni patut diwar-warkan. Keburukan arak. Orang mabuk langgar tiang, arak kan. Semua tu arak. Kan dekat mana-mana luar negara pun accident tengah malam dan sebagainya, semua arak. Tak ada benda lain, mabuk. Bunuh diri mabuk pun ada, macam-macam benda. Kan? Jadi keluarga tadi kan, bayangkan itu satu family. Family lain macam mana? Satu family yang bapak dia mabuk. Mana? Jadi dia kata nama tak betul, anak perempuan tak boleh kahwin. Dia kata iya ke? Dia kata iya tak boleh. Pasal nak pernikahan untuk pendaftaran, jadi bapak dia punya nama kena betul. Itu hatta keluarga Hindu, walaupun bukan orang Islam. Faham tak? So jadi konsep berkenaan dengan tajuk masalah keizinan keluarga tadi dan sebagainya main peranan. Bukan main kita kata pasal kata dia bawa lari anak orang, saya nak kahwin dengan budak ni. Kan aci kan? Macam mana? Duduk kat sini undang-undang nak masuk ke mana? Undang-undang kan masuk dengan sebab tadi. Kan masalah perempuan tu jagaan siapa dan sebagainya. So konsep wali ni kena faham betul-betul. Dia actually as long as benda betul kerajaan. Pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata ana wali man la waliyalah. Aku wali siapa tak ada wali. So dia yang maknanya maksudkan bukannya wali kutub, wali abdal, wali tarekat tu. Maksud dia apa? Aku pengganti bagi siapa penjaga, bagi guardian bagi siapa yang tak ada guardian. So dia siapa tak ada guardian, dan perkahwinan dia balik pada Rasulullah SAW sebagai ketua negara.
Atau Nabi nikahkan para sahabat macam tu. Aku nikah kau dengan dia, aku nikah kau dengan dia, sebagainya macam tu. Jadi perbuatan Nabi macam tu, di aplikasi para ulama nyatakan, zaman kita sekarang ni pemerintah negara lah yang tertinggi adalah agung atau sultan negeri. So jadi wakil mereka tu juru nikah lah. Pakai selebek tu wakil agung tu. Tak maaf cakap lah, tapi betul. Tu wakil agung. Dia akan datang-datang ke selekeh kan, janggut tak apa benda, saya wakil agung. Tu wakil agung lah tu. Wakil sultan. Minta maaf cakap, pandai dia orang. Jabatan Agung Islam tengok sendiri. So tak senonoh perangai pun. Wakil agung je lah. Pasal dia mewakili agung ataupun sultan bagi negeri, agung bagi persekutuan dan sebagainya, untuk menikahkan orang. Tu jangan kadang-kadang, tapi masalahnya kadang-kadang power tu dia macam pelik sikit. Dia dapat power tu ni, soal bukan-bukan. Kan? Sekian. Buat orang mengarang apa pasal? Kan? Nah, ada jadi kes juga sebenarnya. Pernah saya ni sekali ada orang tak nikah kan. Juru nikah tu dia macam ni cakap. Dia susahkan keadaan. Dia pertama macam ni, sepatutnya dia kena duduk kat pejabat office. Jadi dia bersara kerja. Jadi juru nikah dan duduklah kat surau. Orang datang surau dia tak ada, dia bawa teksi jalan-jalan pusing-pusing kawasan. Lepas tu kita datang lewat sampai, dapat lewat sikit kita kata on the way ni. Lepas tu dia datang, apa lewat? Datang Malang Karang. Lepas tu bila kita telefon dia marah. Dia marah. In the end pergi sini Jabatan Agama Islam, dia kata tak apa, kami nikahkan. Maksud dia sebenarnya dia bukan hak dia untuk halang orang kahwin. Tak boleh kahwin. Cuma masalah dari sini timbul tajuk. Nak akad nikah tadi tu nak buat kat mana? Kalau dia kata buat kat masjid tempat tu, dia akan datang kacau. Problem besar. Ni serius ni. Tapi itulah lepas tu saya sekolah kan lah. Saya jumpa dia lepas tu. Jumpa awak ni sini sekian. Pakcik ni tuan Haji sini sekian ke? Saya pun marah lah. Saya kata depan orang saya marah dia. Dah kena sekolah kan sikit, tapi kita tak boleh kopiah. Orang tak tahu ustaz, tak apa. Tak serius. Tak, pasal dia menyusahkan buat apa? Pasal saya kata dengan dia, kata Haji tak ada pun bapak dia nikahkan sah, tahu tak? Saya kata dengan dia, tak ada jumpa daftar nikah je untuk mengesahkan dari pihak kerajaan. Kata dia kelang kabut, dia macam datang tak? Kan? Dia marah orang. Dia tak faham bahasa. Saya call banyak kali kan. Tak faham bahasa ke dia kata yang tu. Tu kena sekolah tu. Saya jumpa balik, tapi saya tak buat apa lah. Saya cakap dengan dia, saya kata kenapa? Saya kata, ni Tuan Haji susahkan orang, kenapa? Pasal benda-benda macam ni tak penting pun. Tuan Haji bukan ni, Tuan tempelan je, saya kata. Tanya tak ada pun boleh kahwin sebenarnya, yang takut. Baik bersepah orang boleh kahwin. Pasal tak boleh ni pun actually dekat kalau siapa-siapa ada masalah dengan juru nikah kawasan, pergi terus ke ni, Jabatan Agama Islam. Kau juru nikah je ni hilang, tak ada, pergi sana terus. Bukan susah sangat. Betul Encik Shah Alam kan dia ada dewan nikah. Akad nikah tanpa bantal pun sah tau. Tahu tak? Ini masalah ni kan. Tak ada nikah, tak ada bantal yang tak sah. Ni problem dia. So konsep kena faham betul. Tajuk dia juru nikah ni dia adalah wakil kerajaan. So sebab kenapa kalau Thailand pun sah. Tahu tak? Pasal dia actually pernikahan tadi bukan ritual. Dia adalah akad. Akad dia adalah apa? Ijab, qabul. Ijab tu dari satu pihak tanya, kau nak tak tawaran? And actually satu pihak kata, saya terima. Tu je. Saya ingat waktu anak saya nikah kan, mungkin apa yang tunggu nikah tadi mungkin kenal dia, mungkin ustaz dan sebagainya kan. Anak saya kata qabil tu je. Qabil tu nikah, aku terima nikahnya. Dan bahasa Arab dia cakap yang tu. Sah. Habis cerita. Tak ada macam mas kahwin tak sebut. Kan. Yang tu tak apa lagi. Jangan pula gatal datang dia apa? Saksi lagi masalah. Dia datang tu kan. Ulang sekali lagi. La ilaha illallah syarikalah. Apa dia nak? Kan? Dia kena dulu pasal dia gagap, dia suruh orang gagap juga. Kan senonoh betul. Si ada separuh tu dia kadang dia macam tak pandai bahasa Arab tu. Dia kata, ini kata ganti nama tak boleh ulang 2 kali tu. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin nya baik kali tak boleh nya. Salah tempat, salah Ustaz. Masalahnya cakap kalau macam tu potong terus. Saya terima. Biarlah Pak Imam tu cakap banyak aku dengan mas kahwin tunai. Aku terima. Habis. Tapi dia orang tak di sekolah Ustaz. Masalah dia. Tak masalah dia cerita tu panjang lebar. Saya bawa kawan saya budak Arab. Lepas tu saya lepaskan kawan saya. So bercakap kau pandai sangat bahasa Arab kan. Kawan saya pun cuik lah. Cakap dengan dia, popek-popek dia macam betul dia lari. Dia masalah kan. Tak senonoh. Bukan susah sangat kan. Tapi kena faham lah. Jadi secara asalnya pasal ini adalah dipanggil maqasid. Mana dalam Islam ni ada maslahah.
kenapa kena ada macam ni, kena ada peraturan ni, supaya perempuan tadi tu ada tempoh, ada tempoh untuk pemikiran, untuk suami menceraikan tadi, ada tempoh untuk perdamaian semula dan sebagainya. Semua sekali tu adalah asas dalam Islam. Baik, Allah nyatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka, plural dia maklun, bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka, ahaqqu, lebih layak, lebih berhak, biraddihinna, untuk mengembalikan mereka, fi dhalika, dalam demikian, dalam tajuk ni, in aradu islaha, jika mereka nak buat kebaikan, untuk berdamai. Maksud dia, suaminya itu yang menceraikannya lebih layak untuk mengembalikan dia selama mana di dalam iddahnya. Dalam iddah berkenaan, maka suami tadi masih lagi berhak untuk tarik bila masa, anytime. Dia boleh kata, okey, patah balik, tarik balik. Reconcile kalau single ni, okey, reconcile balik ke? Okey, boleh, tak ada masalah. Yelah, nak cakap dah cerai, tak payah, nak merajuk silakanlah. Tapi tajuk dia tak boleh. Tak nak merajuk. Merajuk. Ada salah faham di kalangan setengah-setengah orang. Dia kata bila perempuan tu kata tak mau, jatuh dua. Salah. Tadi jatuh dua. Takkan jatuh dua. Maksud dia kalau dia kata lelaki tadi berkenaan dan cipu pujuk dan sebagainya, dan actually berlaku perdamaian semula, sama ada dengan perbuatan atau percakapan. Percakapan dengan maksud dia kata aku rujuk engkau dan sebagainya, abang rujuk semula dan sebagainya, ataupun dengan perbuatan, mana dia buat hubungan semua dengan suami dia, maka benda tu menyebabkan patah baliklah, mana strike one jalan, tapi dia dah, pernikahan tu dah telah dikembalikan semula, ikatan perkahwinan tadi berjalan semula. Jadi benda berkenaan tak pelik daripada Nabi pernah ceraikan Hafsah, Nabi rujuk semula kerana arahan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Hafsah adalah seorang wanita yang bertakwa dan juga banyak ibadat. Jadi Allah Ta'ala suruh Jibril datang suruh untuk Nabi rujuk semula. Masalah cerai itu biasalah, kita kata ada macam-macam benda lah. Tapi tajuk dia sekarang ni merujuk semula tak ada masalah. Tapi setengah masyarakat kita, dia kata lepas daripada cerai itu, kalau rujuk semula gila talak Tak. Habis macam mana gila talak? Tak rujuk semula. Tak rujuk semula tu gila talak? Agaknya kalau dia nak balik sana, tapi suami dia tak nak balik. Bukan, siapa yang gila talak? Dua-dua pun boleh. Macam-macam. Dengan Melayu kita pelik. Dia istilah ni. Istilah Melayu tak kena kadang-kadang. Pasal actually kalau dia kata keluarga tadi nak berdamai semula, it's a good thing. Biarlah mereka berdamai semula. Galakkan mereka damai semula. Jangan sekali-kali ungkit, hari tu kau pergi cerai buat apa? Jangan tanya benda tu. Tak, pasal benda tadi lah, pelafazan tadi tu boleh terkeluar dengan keadaan macam-macam. Mungkin hari panas sangat hari kan. Kemudian tengah-tengah panas tu anything can happen, betul tak? Manusia ni kita kata ada kadang-kadang kesabaran dia tak sampai, dia terlupa kan. Kalau dia kata ada kalanya inilah, bukan Melayu. Kalau dia kata Melayu yang lupa, cerai tak adalah Melayu je. Semua orang cerai. Kak ni pun. Kalau dia kata semua orang, dengar sini. Kalau semua orang fikir balik, baik lelaki atau perempuan, ketika mana nak berlaku perceraian dan sebagainya, fikirkan kebaikan yang ada pada pasangan dia. Actually, dia akan jadi good things. Tapi asyik cari keburukan, memang takkan baik lah. Cuba cari kebaikan, banyak kebaikan. Kena perempuan ni lah separuh, bukan sini, tempat lain. Dia kata apa? Kalau dia kata suami tu kan, dia marah suami tu, bila suami tu buat baik apa saja lepas tu, tak ada sebarang kebaikan. Mana tak bawa pergi pasar raya saja, suami tu dah jahat gila. Malam baru beli baju baru, tapi tak ada dah kebaikan. Dia akan gaduh benda yang baru tu, benda-benda yang tu je, tak nampak dah. Tak pernah buat baik. Tak pernah layan bapak saya. Pada baru layan semalam. Baru beli kari kucing kodok dengan pisang sebagainya kan. Tanya khabar kan. Ada macam tu sekali. Bukan sini, tempat lain. Okey. Pasal benda-benda macam ni kita panggil apa? Kebaikan itu jangan dilupakan. Pasal kalau dia kata kebaikan tu dilupakan, actually takkan boleh. Bahkan kita nak marah orang pun fikir macam tu juga. Bila kita kata nak marah orang kan, kita katakan kawan baik kita, sebelum marah tu fikir dulu, patut tak aku cakap? Pasal once kita dah cakap, habis dah. Tarik balik dah. Kan telajak kata undur perahu boleh undur. Dia kata kan tak boleh undur. Memang betul lah tak boleh undur. Tapi pasal satu benda sifat yang ada pada manusia, nak memaafkan payah. Maafkan payah. Kita nak orang tak nak maafkan kita, tapi kita nak maafkan orang tidak sekali-kali. Apa? Forget lah. Itu masalah dia. You can forgive and forget. Kalau dia kata tak boleh forget, kita gila, serius. Antara nikmat Allah Ta'ala kepada manusia, tengok antara nikmat Allah Ta'ala paling besar pada manusia, menjadikan manusia tak gila adalah dilupa. Lupa, seriously.
Because of lupa, perempuan nak beranak lagi. Tak serius, betul. Kalau perempuan tu, kalau dia teringat macam sakitnya beranak tu, tak nak beranak dah. Betul. Semua anything, banyak jalan, banyak benda. Kan kita kata kalau asyik teringat, pakcik kena menangis. Duit pakcik hilang 50 sen dulu, kecil-kecil dulu. Kan betul tak? Kan budak kecil ketika dia hilang barang mainan pecah, sedih kan? Ayam mati ke? Kan? Kucing mati kan? Kan dia sedih. Kalau tak lupa sampai sekarang duk sekian. Betul Allah tak jadikan lupa itu penting. Untuk kita munyuk. Kenapa? Dulu punya cerita. Tak. Kita kan, kalau kita perhatikan balik, semua manusia ni pernah hilang orang dia sayang. Mak kita ke, bapak kita ke dan sebagainya. Tapi kita fikir balik, nak bersedihan lama-lama sangat benda berkenaan, tak boleh. Pasal kita ada kehidupan. Pasal di samping yang telah pergi, yang masih ada depan kita ni ada hak. Tu dia menangis, kenapa sedih bapak mati? Tu suami macam mana? Lantakkan saya sedih. Kan? Mana boleh? Kan? Anak macam mana? Lantakkan saya sedih. Mana boleh macam tu? Kan? Itu sebab kenapa terkenang ya. Tapi apa? Lepaskan. Pasal once satu benda yang kena belajar, seorang manusia ni, dia kena belajar untuk supaya dia happy, tidak berkedut dan sebagainya muka, adalah lupakan. Forget. Sebab kita runsing kan muka keruk kepala, geram nyaku, kan kedutlah kepala dia. Okey, cerita macam ni. Pasal kita belajar satu benda, nak kita Allah Ta'ala akan muamalah dengan kita, cara kita muamalah dengan manusia yang lain. Kan dia berkata, man satara mu'minan, siapa bersembunyikan satu keaiban beriman, satarallah, Allah Ta'ala sembunyikan dia. Siapa nafas mukmin kurbatan, siapa lepaskan kesusahan daripada seorang mukmin, Allah Ta'ala lepaskan kesusahan dia. So, nampak tak? Tapi bila keampunan, kenapa kita nak Allah Ta'ala ampunkan kita tanpa syarat? Tapi orang nak maaf kita ada syarat. 10 syarat straight. Kenapa? Jadi, ni belajar untuk let go. Tak bukan forget Ustaz. Bukan cannot forget. Kita waspada. Waspada tu maksud dia kita, orang dah pernah buat baik, buat jahat ni. kita kan tahu Allah Ta'ala akan maha kaya, maha besar. Setiap benda yang dibuat oleh orang kepada kita, walau sekecil mana pun, dia akan ungkit balik kat akhirat nanti. Tak ada benda yang akan terlepas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Macam buat sebesar zarah, kan, kebaikan dia akan nampak. Syarran yara juga. So let go. Belajar let go. Boleh orang untuk boleh kahwin. Kalau tak let go seriously kan. Kalau bini pertama sekali, bini contohnya, bini layan adik-beradik dia lebih daripada adik-beradik kita. Macam mana perasaan? Tak sama. Bukan. Ni cerita lain lah. Orang cerita buat kahwin lah, mungkin cerita buat kawan. Tapi nak aplikasi kawan pun boleh juga. Tapi first thing first, pasal keluarga tadi. Masalahnya banyak orang bila itulah, dia lupa. Dia time nak gaduh tu, dia fikir hari gaduh. Time bercinta, kan, mak bapak buang. Betul? Tak ada siapa lebih baik kecuali orang yang dicintai tadi. Tapi bila sampai pada peringkat dah kahwin, dah halal, setan dah lari, tak ada dah fireworks, kan? Syaitan tak ada, kan? Kita tengah haram tu, syaitan bling. Kita cuba wah kan, baik semua. Ini betul, tak serius betul. Banyak perkahwinan gagal sebab ni. Dia lupa sebenarnya dulu, macam dulu, kan? Once upon a time, kan? Tahu tak? Apa benda? Jadi kalau dia kata orang tu fikir balik, every time, hatta berkawan pun macam tu juga. Apa benda keadaan sekalipun, belajar untuk let go. Selagi tak ada let go, selagi itulah, selagi terpandang, terkenang lagi. Pasal bila kita cerita berkenaan tajuk ni, pasal dalam masalah rujuk tadi dikatakan suami tadi pegang, isteri tadi takkan tak terluka. Mesti terluka. Tapi soalan sekarang ni, macam nak teruskan? Let go. Lepaskan. Let him go or let him go. Let him go pula. Let go maksud dia, lupakan. Pasal kita tahu dunia ni pusing. Ada kalanya kita buat kat orang tak sedar. The same thing kita buat. Kan, kita kata mana aku buat kat orang, tunggu, kita buat. Kan, kita buat kat orang juga. Benda yang sama kita kata orang buat pada kita. Kan, macam kita bawa kereta dekat highway, kan, ada kala kita marah orang pasal tak buka jalan dekat kita. Time kita tak bagi jalan kat orang, serupa je. Kan, macam orang tak masuk. Masuk. Kan, time kita nak masuk, kita suruh orang bagi kita. Dah bagi syarat pun tak bagi pula. Marah pula. Pasal tak? That's the same thing. Apa kita kata manusia ni, semua manusia salah. Kullu bani adam khata'. Semua anak Adam ni banyak buat salah. Wa khair khata' at-tawwab. Lebih baik orang yang buat salah adalah orang yang bertaubat. So
Kalau pakai aplikasi ni tadi dalam perkahwinan dan sebagainya, memang akan insya-Allah mereka kekal. Tapi kalau dia kata tak reti nak lepas, let go, ada masalah. Jangan let go. Jangan nyanyi lagu pula. Cucu menyanyi, kita menyanyi juga. Cucu nyanyi tak apa, ampun lah. Nenek nyanyi masalah, kan? Cucu nyanyi tu cucu kecil. Jadi dia kata maksud dia memang suami dia adalah ni. Dan sekiranya kehendak lelaki berkenaan, okey, dalam mengembalikan semua isteri tadi untuk perdamaian dan juga kebaikan. Dan dalam konteks ini, kalau sekiranya rujukan suami tadi itu berlaku dan dalam keadaan terbukti kepada mahkamah bahawa dia cuba nak aniaya isteri tersebut, dan mahkamah boleh putuskan. So kadang kata bukan dekat keadaan tersebut, tak ada, maka rujuk balik semula dan galakkan. Mana mertua ke dan sebagainya, bapa perempuan ke, jangan sekali-kali kita kata benda ni anggap tak elok. Anggap tak elok. Ini kalau Allah Taala kata buka untuk kebaikan. Tapi peringatkan, beritahu dan sebagainya. Di sini banyak benda yang tak berlaku, yang payah sikit dalam masyarakat kita ni, tak bercakap. Tak suka tapi tak cakap. You don't like but you don't say. So orang ingat tak apa. Tak boleh cakap, bagi tahu, panggil, nasihatkan, bagi tahu, cakap terus terang. Berterus terang tu lebih baik daripada kita. Mungkin dalam berterus terang tadi orang tu terrasa sikit, tapi lebih baik daripada kita sembunyikan, dia ingat kita tak kisah. Okey. Dan ini adalah pada wanita-wanita yang boleh dirujuk lagi. Okey. Adapun wanita-wanita yang telah dicerai putus, dipanggil bain, wanita yang telah cerai putus. Maksud dia putus ni tadi dengan apa? Cerai kali yang ketiga. Maka tidak ada keadaannya turunnya ayat ini sebenarnya kepada orang yang wanita bain sebenarnya. Actually ayat ini asalnya kepada semua hukum. Maksud dia ayat ni datang kan kepada semua wanita. Pasal ini hukum asal. Okey, dia kata apa? Ketika ayat ini turun, dia kata ayat ini, seorang lelaki itu berhak untuk rujuk isteri dia sekalipun dalam cerai yang ke-100. This ayat is before turunnya hukum ayat berikut nanti kita baca, at-talaqu marratan. Ni ayat ni datang sebelum ayat tentang cerai itu 2 kali je. Yang cerai rujuk tu boleh 2 kali saja. Adapun ketika ayat ni turun, ketika itu seorang lelaki tu boleh cerai bini dia 100 kali pun 100 kali rujuk, tak ada hal. Ini original, faham Pasal kita kata dalam tajuk ni timbul keadaan orang-orang, okey, apabila datang mereka dihadkan orang-orang lelaki tadi dalam ayat yang berikut lepas ni, ayat 29 datang selepas ni kepada 3 cerai saja, maka jadilah untuk manusia tadi ada talak wanita yang diceraikan tadi, wanita yang talak raj'i, talak bain, talak yang putus. Ada talak yang boleh rujuk, ada talak tak boleh rujuk. Okey, jadi asalnya saat tak ada talak tak boleh rujuk, semua boleh rujuk. Tapi bila Al-Quran sekat kepada 2 kali saja yang boleh rujuk, maka lepas tu timbullah bahawa ada wanita yang boleh rujuk dan tak boleh rujuk. Faham Okey. Ayat ni dah mansuhnya. Ayat bukan mansuh. Ayat ni sebelum berlakunya perkara-perkara dia umum. Datang ayat satu lagi menerangkan tentang putusnya talak tadi kepada 2 saja. Jadi pakai yang berikutnya. Tapi asal hukum dia tadi adalah masalah, maksud dia selagi tempoh rujuk berjalan, maka suami tadi tetap mendapat hak untuk merujuk isteri dia. Itu tajuk dia, itu yang dikendaki. Okey. Dan bila anda perhatikan dalam 2 ayat dalam tajuk ini, nyata kepada anda kelemahan sesiapa yang melalukan di kalangan orang-orang ahli usul fiqh yang menyatakan, dia kata apa? Dia kata ayat ini kan datang macam umum. Kejap lagi datang ayat ada kecikkan kepada cerai itu cuma 2. Yang ini balik kepada semua. Sebenarnya ada orang yang menyatakan kata ayat yang berikutnya mengkhususkan ayat ini. Tak, sebenarnya tak ada kekhususan. Sebenarnya dia tidak timbul tajuk pengkhususan. Ia adalah sebenarnya hukum asal sebelum datangnya hukum asal. Macam puasa lah. Kita belajar puasa. Itu kan asalnya puasa dulu. Siapa nak puasa, puasa. Siapa tak nak puasa, bayar. Tapi lepas tu Allah Ta'ala turunkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan yang turunkan pada Quran, hudal linnas wa bayyinatin huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan berkenaan, maka hendaklah puasa. Datang ayat berkenaan wajib. Sebelum tu adalah siapa nak puasa, puasa. Siapa tak nak puasa, bayar. Faham tak? Jadi bila Allah Ta'ala wajibkan, wajiblah. Macam ni tajuk ni. Asalnya adalah mana tajuk cerai tadi tak ada limit.
limitless kan, tak ada limit. Tapi lepas tu datang dengan limit dia ni. Ya, dilimitkan dalam ayat berikutnya. Okey. Okey. Dan Allah Ta'ala firman lepas tu, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan untuk mereka seumpama yang ke atas mereka dengan baik. Maksud dia dalam bahasa Arab bila lam untuk dengan ala ke atas, dia kalau untuk ni maksud dia kebaikan, apa contoh macam hak-hak yang kita dapat. Kalau ala maksud dia tanggungjawab ataupun kita panggil bebanan dan sebagainya. Bahkan kalau dia kata dalam bab doa pun kena ingat, kita kata pada orang supaya doa untuk kita, kita kata ud'ullaha li, doakanlah kepada Allah Ta'ala untuk saya. Don't say ud'ullaha alayya. Jangan kata doa kepada Allah Ta'ala untuk atas saya. Salah. Pasal doa untuk kebaikan, doa ke atas bebanan, tanggungan dan juga bahkan azab. Bahkan doa azab. Doa azab ke atas satu kaum, da'a ala, bukan da'a li. Kalau da'a betul gunakan lam saja, lam untuk tu, maksud dia doa untuk mana kebaikan. Kalau da'a ala, maksud ke atas, berdoa ke atas, maksud dia untuk keburukan. Itu pengertian, maksud dia macam dalam tajuk ni, macam dia lam tu dengan ala tu pengertian dia macam tu. Tukar terbalik macam itulah. Kalau lam tu maksud dia untuk anything, okey, yang kita dapat dan sebagainya. Kan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Alaha untuknya, untuk senyawa tadi, maktasabat apa dia kerjakan, makasabat apa yang dia kerjakan, wa 'alaiha dan kena ke atas dia, untuk dia dan juga kena ke atasnya. So jadi dia meaning itu tadilah. Jadi Allah Ta'ala katakan walahunna, untuk wanita-wanita ni, lepas kita sebut berkenaan hak cerai ni dan rujuk ni, Allah Ta'ala kata walahunna, dan untuk mereka mithlul ladzi alaihin, seumpama yang kena ke atas mereka, bil ma'ruf, dengan baik. Ai maksud dia apa? Dan untuk mereka ke atas lelaki, untuk mereka wajib ke atas lelaki. Macam mana ke atas mereka, untuk apa atas mereka wajib untuk lelaki, ke atas mereka wajib untuk lelaki. Begitu juga ada apa? Untuk mereka wajib ke atas lelaki. Mana lelaki tak wajib tunaikan, mereka kena tunaikan hak kepada suami. Suami pun ada hak ke atas mereka, maksud dia, yang kena tunaikan. Macam mana mereka kena dapat, mereka kena dapat hak macam mereka kena hak. Faham? Okey. Maksud dia, dan untuk mereka ke atas lelaki daripada hak seumpama yang untuk lelaki ke atas mereka. Mana yang lelaki dapat hak ke atas mereka, mereka kena tunaikan. Juga macam juga lelaki, lelaki kena tunaikan hak kepada mereka. Dia kena mereka golongan wanita tunaikan hak lelaki, lelaki pun kena tunaikan hak kepada golongan wanita. Maka hendaklah menunaikan setiap satu di kalangan mereka berdua, itu lelaki dan wanita tadi, sehingga apa yang kepada satu lagi, kepada pihak yang satu lagi, apa yang wajib ke atasnya dengan baik. Sebenarnya sabit dalam Sahih Muslim daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW telah bersabda dalam ucapan beliau, ucapan baginda, itu ketika khutbatul wada'. Baginda berucap khutbatul wada' dalam hajjatul wada', dan haji yang terakhir baginda, berkata apa? Fattaqullaha fin nisa, takwalah kamu golongan lelaki berkenaan dengan wanita, tentang wanita ni. Kamulah takutlah kepada Allah Ta'ala berkenaan golongan wanita ni. Bimbanglah kamu akan hukum Allah Ta'ala berkenaan wanita. Fa innakum, kerana sungguh kamu akhaztumuhunna bi amanatillah, sungguhnya kamu mengambil mereka ni, ambil mereka sebagai isteri kamu ni dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu halalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Kamu halalkan hubungan dengan mereka dengan kalimah Allah. Walakum alaihinna, dan untuk kamu, wahai golongan lelaki, wajib kata mereka, itu golongan wanita ni, alla yuti'na furushakum ahadan tukrihunahu, bahawa janganlah mereka memberikan duduk, memberikan pijak hamparan kamu, kapet kamu ketika kamu ke rumah kamu, maksud dia, sesiapa yang kamu tak suka. Jangan bagi masuk. Dia kena tunaikan, jangan bagi masuk siapa yang kamu tak suka. Fa in fa'alna dzalika, jika mereka buat benda berkenaan, buat juga. Fadribuhunna ghayra mubarrahin, tapi pukulan mereka dengan pukulan yang tidak mencederakan, tidak berkesan, berbekas. Jadi tajuk sebut pukul ni banyak orang salah faham. Okey. Nabi suruh dan sebagainya, tapi Nabi sebut, kan? Tapi masalahnya praktikal kena tengok. Tak ada isi Nabi ke, isi para sahabat ke bengkak-bengkak kena masuk hospital. Kena tak dengar cakap, tak ada. No such thing. Jangan kita pakai, tapi itu Nabi kata boleh pukul. Tak. Itu bukan bentuk dia. Pasal kalau bentuk tadi berlaku, dan banyaklah
zaman dahulu isi Nabi dan sebagainya kena pukul, kan, bengkak muka, bengkak kepala, kena hentak kat dinding dan sebagainya. Tak ada, no such thing. Pasal kena faham apa yang disebut dan apa aplikasi. Pasal golongan yang macam golongan mustasyrik atau golongan yang orientalis sering bila baca hadis macam ni, atau Kristian, tengok Muhammad benarkan lelaki pukul bini. Soalan sekarang ni, macam mana cara dia? Tahu tak? Praktikal macam mana? Pasal kita tak pernah dengar pun isi Nabi lari kerana apa? Kena pukul dengan Nabi, ataupun sahabat Nabi lari, perempuan tadi kena pukul dengan Umar, Abu Bakar, Osman, Ali sebagai pukul bini sampai bini lari tinggalkan rumah atau ngadu kat polis. Mana ada? Tahu tak? Bahkan macam Umar paling garang. Sini dia garang. Dia seorang yang garang, tapi tidak timbul tajuk berkenaan dengan kita panggil pukul bini sampai bentuk yang kita bayangkan zaman sekarang. Kita kata macam memang lelaki ni kuat, tapi bukan macam tu cara dia. Kalau nak kuat guna untuk benda lain, bukan yang untuk pukul bini. Okey? Dan maksud dia mana pukulan yang tidak bekas, mubarrah, walahunna, dan untuk mereka. Kalau mereka tunai, kalau mereka langgar itu hak kamu. Kalau mereka langgar, untuk mereka pula, walahunna, dan untuk mereka, rizquhunna, rezeki makanan mereka, wa kiswatuna, pakaian mereka, bil ma'ruf, yang elok. Kamu kena tunaikan juga. Tunaikan, mana beri pada mereka makan dan juga pakai. Macam mana apa bela mereka, berikan mereka segala keperluan mereka dengan baik, Itu dalam hadis Sahih Muslim. Dalam hadis Muawiyah bin Haidah Al-Kushairi, dalam hadis Muawiyah bin Haidah Al-Kushairi, bahawa beliau berkata, beliau telah berkata, ya Rasulullah, mahaku zaujati ahaduna. Apakah hak mahaku zaujati ahadina? Apakah hak isteri seseorang di kalangan kami? Apa hak? Apa tanggungjawab mereka isteri tadi, dan apa hak tanggungjawab kami? Maksudnya macam itulah. Qala, baginda bersabda, an tut'imaha idza ta'imta, bahawa kamu beri makan kepada dia apabila engkau makan. Macam bila makan, pastikan bini makan juga. Dia makan, you tak boleh makan. I makan seorang, tak boleh. Okey? Wa taksuha idza tasaita, dan kau berikan pakaian pada dia bila kau beri pakaian baru. Mana kau beli baju baru, dia berikan pakaian baru untuk dia juga. Okey, kena sama. Wala tadribul wajha, yang kamu pukul muka. Jangan pukul muka dia. Wala tuqabbih, yang kamu burukkan. Mana hinalah. Apalah sekian, awak ni sekian, tangan pendek, ni kita sebagainya, kan? Anything. Kan? Jangan sebut, jangan. Wala tuqabbih, yang kamu memburukkan. Wala tahjur, yang kamu memulaukan, illa fil baiti, kecuali di rumah je. Yang kamu ambil dia, kita panggil saya, kau jangan ada balik rumah, tinggalkan, tak boleh. Nak apa kita panggil apa, kalau lelaki tadi nak pulaukan isteri dia dalam rumah saja, bukan luar rumah. Jangan dia lari daripada rumah berkenaan, jangan dia halau pintu keluar rumah. Hantar bini rumah pak mentu, kau pergi sana, kau tengok muka kau, tak boleh. Sedih, kena rumah yang sama. Maksud dia tu kenapa konteks hadis Nabi berkenaan perkara ni, kalau nak kata dipelajari dan diketahui oleh orang yang nak marah bini, nak cerai pun fikir 10 kali lah. Bukan maksud dia tak mudah, not that easy. Pasal aturan yang Nabi letakkan untuk berlakunya perceraian atau berlakunya perpisahan tadi memang cukup rumit sebenarnya. Maksud dia orang tu kena fikir banyak kali. Maksud dia buat macam ni, Nabi tak bagi. Dia kena fikir banyak kali lah. Faham tak? Sehingga sebab tu kita kata jangan pulaukan isteri kecuali kat rumah aje. Yang tinggal kat pasar raya kan. Tinggal kat you, jangan. So balik sendiri, you balik sendiri. Kan? Tinggal kat rumah kahwin ke. Kan? Jangan, tak boleh. Okey? Dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya aku benar-benar suka untuk berhias untuk mar'ah isteri, untuk isteri mar'ah, untuk wanita itu isteri, sebagaimana aku suka untuk berhias untukku wanita isteri berkenaan. Maksudnya aku akan berhias untuk isteri aku sebagaimana aku suka untuk isteri aku berhias untuk aku. Dia kata itu banyak kes kan, seorang suami suka untuk isteri cantik tapi dia buncit tak apa. Kan macam kena jaga badan, kalau tidak nanti kahwin lain, dia kata itu. Dia kata kan, sepatutnya tak kenalah, patut dia pun kena gunakan cara yang sama. Pasal hak apa yang ke atas wanita mencantikkan diri untuk suami, hak yang sama suami mencantikkan diri untuk wanita berkenaan. Faham Kerana Allah Ta'ala nyatakan, Ibn Abbas kata, li'annallaha yaqul, kerana Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan kena ke atas, dan untuk mereka, untuk isteri-isteri tadi, dapat untuk mereka seumpama yang kena ke atas mereka
dengan baik. Dengan baik. Diriwayatkan perkara ini oleh Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim, okay, dalam Tabari, dan sanad dia adalah sahih. Dalam sama Allah nyatakan lepas Allah sebut berkenaan dengan hak wanita tadi, sama seperti dapat. Mana apa dia dapat, lelaki kena dapat, lelaki dia kena dapat juga. Okey. Tapi Allah Taala tambah kat situ, walir rijali alaihinna darajah. Dan untuk lelaki dan untuk golongan lelaki ni ke atas mereka ada satu darjat kelebihan. Okey. Nah ini kita kata dalam masalah sama rata, seorang isteri kena tahu juga suami dia tadi bukannya setara dengan dia. Maksudnya penghormatan dia pada suami dia memberikan pahala yang besar. Jangan kata habis suami tak hormat saya ke? Jangan cakap yang tu. That wording tak kena. Macam bapa dengan anak, kan? Mana bapa cakap, anak kena dengar. Betul, anak kata, tapi bapa saya tak dengar cakap saya. Macam itulah. Macam kalau orang tu terbalikkan tajuk tu, macam itulah kedudukan dia. Macam mana pasal apa? Pasal seorang anak, dia mesti cakap mak bapak. Tapi mak bapak tak wajib ikut cakap anak. Macam tu juga masalah perkahwinan dan suami. Pasal kedudukan suami tadi, Allah Ta'ala beri kelebihan satu benda. Pasal untuk dia memimpin, pasal dia bertanggungjawab, dipersoalkan, maka segala arahan dia, cakap dia kan jadi besar lah. Jangan kita macam, tapi ustaz, habis tu siapa tak tanya itu? Siapa? Dia kata, habis tu suami je, isteri kena kat suami. Kenapa suami tak tahan isteri? Tak boleh. Dia tak faham. Dia kata apa? Satu kereta tak boleh dua driver. Tak boleh dua driver steering dua pun. Seorang cakap je. Seorang bawa, seorang cakap. Try tengok. Yang cakap kan, yang perempuan tu bawa slow, kan suami kata, lajulah sikit. Break lah. Apa perasaan? Pegang steering orang terek. Ha? Jangan boleh. Kan last sekali awak bawa lah. Kau faham tak? Dia macam tu keadaan dia. Satu kereta tak ada dua orang driver. Okey, bantuan nasihat boleh. Kacau steering jangan. Tukar gear jangan. Kan, tolong tekankan brake jangan. Kan, jangan. Siap-siap pasang lah. Suami tu punya bimbang bini takut brake tak betul, dia pasang brake tambahan. Macam sekolah pada driving school. Tak boleh. Kat sini macam tu keadaan dia, tak boleh. Pasal yang tekan, yang siapa bawa kenderaan dia bertanggungjawab. Allah Ta'ala akan persoalkan seorang suami di atas apa yang dia buat. Bahkan bila Allah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat yang ke-7 ke-6 ayat ke-6 surah At-Tahrim. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ditujukan pertama sekali kepada suami. Wanita kau tak buat kerja, tak ada hal. Tak ada hal. Macam akan persoalkan, kenapa kau tak tak ada. Start dari suami. Tajuk malas tajuk lain. Tapi tajuk itu pasal tak masalah didikan. Macam menyusukan anak pun tak wajib. Jadi and so on lah. Tapi masyarakat kita mungkin alhamdulillah, sebahagian benda ni mungkin orang kata alhamdulillah, ada orang kata na'udzubillah. Pasal kita ada sikit benda yang kita kait dengan tajuk Hinduism. Cara seorang isteri tadi nampak suami dia macam dewa. Macam demigod lah, macam apa, pegang ni dan sebagainya. Itu zaman dahulu kan orang India kan, dia isteri tadi pindah tu jadi macam hamba abdi lah, basuh pinggan, basuh sekian dan sebagainya. Dan Islam tak ada benda tu kan, tak ada benda tu. Kalau isteri tu suka rela nak tolong, ya. Tapi untuk wajib tidak. Itu tak ada kat atas mereka. Tapi tajuk dia patah balik. Dah lepas lah. Habis cerita sekarang ni kalau sekarang ni ajar anak-anak atau cucu kita yang lelaki dan sebagainya faham tajuk ni. Dia kena faham, dia understand dia ni, dan masalah tu akan selesai lah. Tapi bila dia tak faham juga tentang tanggungjawab, ni masalah. Pasal dalam Islam, dia tajuk tadi wajib taat, ni sebagainya wajib taat lah. Suami kata jangan keluar, yang pergi ikut. Dia kata macam lah, dia keluar tak apa, saya keluar tak boleh. Jangan keluar ayat tu. Banyak orang dia tadi kita kata ayat sebelum ni kata walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Untuk mereka apa yang kena kat atas mereka dengan baik. Mana hak kena atas mereka, macam mana untuk mereka dapat hak, macam mereka kena hak. Tapi benda tadi bukan aplikasi dan tajuk yang keseluruhan. Sebab Allah Ta'ala berikan kat sini tanggungjawab. Suami tadi dipersoalkan. Sebab tak kata walirijali alaihinna darajah. Dan lelaki kat atas mereka dia satu darjat. So dengan sebab itu kita kata, apa keadaan sekalipun seorang isteri tadi, dia lagi pandai dari suami dia, jangan dia kata bukan pandai sangat pun. You kan jangan cakap I PhD. You apa? Dia cakap itu je. Salah. Tak banyak kes macam tu. Most of cases perkahwinan gagal bab ni. Dia kan kita kata suami terbangang sangat dengan ikut. Janganlah kita kata pandai-pandailah untuk trik dia supaya ikut juga cakap. Tapi janganlah tunjukkan anda pandai. Faham tak?
kita kata berikan benda tu sebagai tanpa sedari, dia ingatkan saya dah yang buat benda ni. Sedangkan anda yang pandai, anda aturkan supaya dia pergi buat benda berkenaan. Silakan, tapi jangan jadikan anda menguasai keadaan ataupun tunjukkan anda yang menguasai. Bahkan actually kadang-kadang sama isteri saya tengok ada separuh tu kadang dia kutuk suami dia depan orang lain selamba je. Dia pernah jadi kes dulu, ada sekali dia pernah marah orang. Pasal dia cakap tu dia cakap itu dengan suami dia kata dia tu tak nasi sekian, awak ni cakap yang tu. Lepas tu suami dia belah jauh kan, kata kak apa hal? Saya kata dengan dia, kata kak apa hal? Saya kata salah cakap macam tu. Kata kita panggil nama tak boleh dan sebagainya. Itu elakkan UI ni. UI terjemah bahasa engkau aku. Faham tak? Dia kata tapi saya awak pun boleh juga. Gunakanlah bahasa lembut sikit. Kan? Abang ke sayang ke dan sebagainya. Time cinta tu semua straw nak kongsi satu. Lepas kahwin tak nak busuklah mulut dan sebagainya. Bahagia tahu. Kan? Kena faham lah tajuk ni. Kan tu sebab kenapa kita kata tajuk asal pertama ni dia tak boleh. Pasal once dia buat macam tu kan depan orang ramai, dia jatuhkan suami dia masalah. Mari kita kata suami tapi tak boleh juga burukkan isteri depan orang lain. Tak boleh. Memburukkan orang tuqabbih kan, orang tuqabbih kan Rasulullah kata. Tapi dalam masa yang sama dan tajuk ni seorang isteri kena faham kedudukan suami dia. Nak marah balik rumah. Balik rumah dia cakap bebel lah tak masalah. Depan orang ramai jangan. Dia actually macam menjatuhkan suami tu depan orang ramai. Lah bayangkan anak. Kita ada anak bebel bagi kita. Apalah abah ni tak reti abah sekian. What do you feel? Kan? Macam ni kalau seorang ibu, mak kan, bawa anak jalan-jalan, anak dia meletir, apa dia buat kat rumah depan orang ramai? Apa dia rasa? Itu perasaan yang tak boleh ada. That's one respect yang Allah kata walir rijali alaihinna darajah. Satu darjat. Faham? Jangan kita yang salah faham bab ni. Wanita tu dia boleh jadi seorang lebih pandai dari suami dia, lebih kaya dari suami dia, tak ada hal. Tapi masalah ketaatan tadi, jaga bab tu. Tak boleh kita meninggikan suara dan sebagainya. Benda tu tak kena. Tak boleh. Once dia buat saja, habis dia kata, habis suami boleh tinggi suara. Dia suami. Allah Ta'ala letakkan satu darjat atas. Jangan langgar bab ni. Maksudnya lebih tadi daripada kelebihan dalam apa? Tubuh badan, dalam kejadian, kedudukan, ketaatan, ketaatan pada arahan, pembelanjaan, melaksanakan segala tuntutan kemaslahatan, dan juga kelebihan dunia dan akhirat. Kelebihan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Ta'ala nyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Golongan lelaki adalah pengurus bagi golongan wanita. Dengan sebab apa yang Ta'ala lebihkan kepada mereka, bima faddallahu ba'dhum 'ala ba'din, dengan sebab Allah Ta'ala lebihkan mereka kepada sebagian yang lain. Pasal lelaki ni dia ketika masalah datang, dia cari penyelesaian, bukan dia panik. Dia kan macam apalah dia kan apalah tak selesai masalah. Faham tak? Apalah tak selesai masalah. Dia nagging, whining tak selesai masalah. Nagging, whining. Mana nagging beletih. Tak selesai masalah. Memang ada orang kata perempuan tak beletih nanti sakit dada dan sebagainya. Tak ada, bohong. Belajar let go. Bukan orang sini, tempat lain. Whining, mengeluh macam tak boleh lah. Benda tadi tidak menyelesaikan masalah. Benda ni banyak kes lah. Ada tengok satu family tu kata lebih lajak kilo sebagainya. Kaput ni memang kaput bini macam masam muka. It's not helping sebenarnya. Tak ada masalah pun. Pasal kita cara dia macam nak bawa barang naik juga tanpa kena bayar. Itu tajuk dia. Macam saya cari beg dan sebagainya. Tak apa, pikul-pikul tak ada hal. Tapi jangan sampai kita benda tu menjadi penyebab untuk marah. Pasal marah tak selesai masalah pun. Kan? Tak selesai masalah. Marah kita kata logik, tapi halakan marah tadi dengan beletir dan sebagainya tak memberikan kesan apa-apa, kebaikan. Maka kadang-kadang mungkin dalam letiran tadi tu mungkin menyakitkan hati lagi teruk. Jadi elakkan benda berkenaan, elakkan. Kerana Allah Ta'ala berikan kelebihan satu sama lain. Mana lelaki ni ada ni untuk bersesak, betul tolak dengan orang untuk benda-benda sebagainya, lelaki larat. Kan, perempuan tak larat. Dan benda tadi untuk lelaki, yang kerja lelaki. Dan dengan sebab apa mereka infakkan daripada harta mereka. Apa yang mereka belanjakan harta mereka. Pasal kalau isteri bagi pada suami jadi pinjaman. Lelaki beli barang untuk isteri tak ada pinjaman. Betul? Betul lah. Dia hadiah. Pasal kalau lelaki kata, abang nak pakai duit, lelaki nak bayar hutang sekian. Pinjam. Lelaki kecek pinjam. Dia kan dia kata isteri minta pada suami nak beli barang sekian, tak ada pinjam.
Dia terbalik dia. Terbalik. Dan lelaki macam ni biasanya takkan kira sangat apa benda yang keluar. Tak tahu benda lagi ada. Tak tahulah wallahu ta'ala alam benda ni. Apa ada lelaki yang jenis suka ngungkit ke, saya tak pasti. Tapi kebiasaan lelaki tak ngungkit barang dia bagi. Tak tahulah betul tidak, fikir sendiri. Okey, pasal ada kes dulu. Ada orang jumpa saya. Dia cerita macam ni. Okey, si suami, isteri ni dia ada perniagaan. Peniaga buka spa dan sebagainya. Baguslah. Kan? Tapi dia kata dia ketika tu dia ngadu. Dia kata suami dia sekarang ni tahu apa ambil duit dia semua dan sebagainya. Sedia sebagainya dengan dia cakap duit dia lah. Cakap suami dia sekian. Saya kata, apa tu? Dia kata yalah saya macam ni pasal dia tak keluarkan duit untuk anak-anak dan sebagainya. Dia yang sekian ambil duit saya. Saya kata betul yalah betul dia cerita. Dia kata betul lah. Sebenarnya saya meniaga ni pun dulu modal dia bagi. Sekat situ saya macam pandang muka kan. Saya kata kenapa tak fikir? Kan fikir benda tu kan. Pasal dia dah macam saya tak ni dah tak tahan dan sebagainya. Saya kata kak, akak tak wajib bagi untuk anak-anak belanja. Bahkan tak tolong suami pun tak ada hal. You don't have to give him. Tapi kalau akak bagi pada dia, akak dapat 2 pahala. Kan, you can give to charity pada sekolah anak yatim dan sebagainya, kan. Tapi pada suami tadi, pada keluarga tadi yang susah, mungkin sekarang ni susah. Kan, kita Allah tak bagi susah. Mungkin kalau dia senang dia kahwin satu lagi, mana tahu. Dia diam. Allah tak lagi susah dia stick apa dia duduk diam tak lari. Kalau dia kata Allah tak bagi mudah kan dia kahwin banyak pun tahu. Dia kata dia diam. Dia kata akak pakai harta ni dia akak belanjakan apa saja, belanja sekolah, belanja makan dan sebagainya, semua tu simpan pahala akhirat. Tak nak ke saya kata? Tak nak ke? Betul lah suami tak ada kekurangan, tapi fikir balik. Dulu modal dia bagi kan. Akak cakap tadi kan, dia kata fikirlah balik. Loh tapi sekarang ni asyik ambil je. Relaxlah. Tu masa tu kan berfingan. Ada masa susah, masa senang. Saya kata cuba fikir kebaikan dulu. Time kahwin, time cinta dulu. Dia diam. Ya, cinta dulu lain cerita. Kenapa tak pakai benda yang sama? Saya kata. Tak, masa faham tak? Tak boleh macam tu. Apa yang suami tu dahulu buat, dan jadi memang lelaki takkan ungkit. Tapi benda tadi adalah di antara sebab Allah jadikan, walaupun kita kata ayat Quran turun sebelum yang dahulu, kita kata zaman sekarang berubah, ramai perempuan kaya daripada suami, tapi dari segi perbelanjaan harta, seorang suami tak pernah berkira apa dia bagi pada bini. Tapi seorang isteri biasanya kalau dah pakai suami dia kira berapa ribu dia bagi suami dia. Saya ada buku 35 tu. Buku hutang tu, conteng pula. Itu bukan sini lah, tempat lain. Kalau betul angguk, kalau bukan giling. Okey. Kasih dia pasal benda ni betul, yang betul. Sebab masuk Allah Ta'ala kata, apa mereka infakkan, seorang lelaki tengah tanya dah. Apa habis. Tapi kalau orang perempuan, hari itu. Salah, okey. An-Nisa ayat ke-34. Allah Ta'ala nyatakan lepas tu, wallahu azizun hakim. Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksud dia maha perkasa dalam pembalasannya terhadap sesiapa yang menderhaka kepadanya dan juga mencanggahi perintahnya. Dan Allah Ta'ala maha bijaksana dalam perintahnya dan syariatnya serta ketentuannya. Memang ketentuan Allah Ta'ala tu adalah yang paling baik. Maka kalau kata penyelesaian masalah, kalau macam Jabatan Agama Islam sekarang sibuk berkenaan kenapa perceraian berlaku banyak dan sebagainya, jawapan Al-Quran dah ada dah. The answer is there. Cuma masalah sekarang ni macam nak aplikasikan balik. Mungkin tukar, so datang ke Yayasan Taklim kita ajar. Tak betul, pasal kadang-kadang kita tengok penceramah dia hantar untuk mengajar tadi, tak ajar pun. Buat lawak lucah sikit dan sebagainya. Lawak macam malam pertama lah, gitulah, inilah. Dan orang macam hihihi gelak. Kan ilmu tak dapat. Masalah juga. Jadi kursus-kursus nikah ni kena tukar. Modul tu salah sebenarnya. Tak betul. Pasal kita kata kerana tak faham masalah nak cerai macam mana, tanggungjawab macam mana sebagainya, semua sekali kena tahu. Pasal banyak orang dia kata sama rata. Tak, bukan sama rata. Allah Ta'ala berikan setiap orang tugasan masing-masing. Seorang wanita tahu. Bila Nabi pernah kata pada seorang wanita, dia kata engkau ada suami tak? Dia kata ada, Rasulullah. Dia kata Rasulullah kata pada dia dalam hadis berkenaan, dia tanya Rasulullah SAW, dan kemudian dia tanya soalan dengan Nabi SAW. Banyak benda dia tanya. Kemudian di hujung dia nak balik tu, sekejap. Ustaz, ni suami pemimpin bagi wanita. Ya. Dalam perkahwinan. Ya. Dalam Masyarakat ya juga. tak wanita tak salah. Menteri besar. Tak. Dia ada hadis Nabi SAW, Nabi nyatakan. Dalam hadis SAW berkata apa? La yuflihu qaumun, tidak akan berjaya satu kaum walau amrahum ra'ah.
meletakkan urusan daripada wanita. Actually benda ni banyak dibahaskan para ulama. Kalau dia kata wanita tadi pemimpin dalam benda-benda tertentu, contoh pengurusan masalah kebajikan dan bahkan para ulama kata dilantik wanita tadi untuk menguruskan urusan contoh macam apa, masalah-masalah benda-benda tertentu, social welfare lah. Tapi berdasar lantikan, maka benda tak punya masalah, kerana wanita ni kadang-kadang lebih belas kasihan berbanding lelaki. Faham tunggu dulu, tak habis lagi. Okey. Lepas tu bila cakap itu dalam tajuk ni, ada orang dikata dihujah, kata kisah Balqis, kisah Ratu Sabak dalam Quran Karim. Kisah Ratu Sabak ni diperintah oleh wanita dan sebagainya. Lepas tu ada para ulama kata apa? Itu sebab kenapa negara dia kalah. Tak dan lawan lagi dah kalah. Ini kata sebagian para ulama. Wallahualam. Tapi cerita dia memang kita kata betul, tak lawan lagi dia kalah dah. Kan sudah hantar surat dia dah macam tu. Kan baik kalau dia kata kalau datang keadaan lain lah. Memang kita wanita tadi Allah Ta'ala jadikan manusia ni berbeza, fisiologi dia dan sebagainya untuk tugasan yang berbeza. Ya, dengan sebab itu seorang wanita dihormati dan disanjung dalam masalah tugasan dia. Tapi bukan dijadikan seorang sebagai ni. Bahkan di sini masalah banyak. Contoh macam masalah dia nak kena berduaan dengan lelaki dan sebagainya, dan bilik dengan sekretari. Okey, kalau lelaki lah, kemudian nak kena jumpa sini jumpa sana, mana hak suami dia ni? Jadi masalah. Okey. Setengah tengah malam. Siapa itu tengah malam? Jawab nanti, bukan saya. Okey, contoh macam hadis ni. Daripada Bushair ibn Yasar, daripada Husain ibn Mihsan, daripada mak saudara dia, ammatan lahu, bahawa Husain bin Mihsan kata bahawa mak saudara dia, mana adik-beradik bapak dia, atas Nabi SAW, atatin Nabi, datang kepada Nabi SAW fi hajatin, dan satu keperluan. Fafaragat min hajatiha, lalu dia selesai daripada urusan dia, dah tanya soalan dengan Nabi SAW, selesai. Faqala laha, lepas tu Nabi berkata kepada dia, Nabi SAW, azatu zawjin anti, adakah mempunyai suami engkau ni? Engkau ni ada suami ke? Qalat na'am, wanita tu kata ya. Qala, Nabi kata lagi, kaifa anti lahu, macam mana engkau dengan suami engkau? Engkau kepada suami engkau macam mana? Nabi kata, qalat, wanita tu berkenaan kata, ma'aluhu illa ma ajaztu anhu, tidak aku tolak dia, aku tentang dia dan sebagainya, kecuali apa yang aku lemah daripada melakukannya. Mana apa benda yang aku tak lemah lakukan, aku lakukan. Dia kata, selagi aku lemah, Nabi kata, qala, Nabi sabda, fanzuri aina anti minhu, lihatlah di mana engkau pada suami engkau. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, kerana sesungguhnya dia adalah syurga engkau dan neraka engkau. Macam mana seorang lelaki kena banyak benda. Lelaki jaga bini baik-baik, tak tentu masuk syurga lagi. Tapi kalau seorang wanita, dia tak ada suami dia, dah cukup dah, madai dah untuk dia. Pasal seorang lelaki ada timbul tadi masalah jihad, dakwah dan sebagainya, perempuan tak kena. So dekat situ kenapa dikecilkan tajuk ni kepada wanita, supaya pasal tak perlukan kepada tanggungjawab yang besar. So kalau dia kata nak jadi menteri besar dan sebagainya, benda tak perlu kepada dia. It's not for her. Kan ciri banyak lagi kita kata menjaga suami. Kita kata suami suruh, suami pun takkan nak dagangkan isteri untuk benda-benda macam ni. Kan kita takkan nak biarkan isteri campur dengan orang, duduk tengah malam tak balik dan sebagainya, mesyuarat sampai sekian. Lepas tu kena pula datang haid hari tu mengamuk. Kan hamil semua. Pecah. Kan dia tak logik kan. Actually bukan saya cakap, orang cakap. Kan dia kata kalau ketika datang bulan tu kadang-kadang benda tak tentu nangis. Kenapa nangis? Kan? Lepas tu jadi emosi tak tentram. Sebab kenapa dalam tajuk ni tak digalakkan untuk wanita ambil kerja jadi hakim. Pasal mungkin satu hari nanti orang tu patut hukum bunuh, tapi dia jadi macam belas kasihan, dia tak hukum bunuh. Itu masalah bahaya dia. Pasal once benda tu berjalan, dia masalah. Sebab kenapa kita kata tajuk ni ada tugasan khas untuk wanita pada bahagian yang lain. Yang ini macam kita angkat balak lah. Yang kerja untuk wanita. Untuk wanita boleh juga buat, angkat tengok. Nak sama hak sangat. Kan? Alangkah naik LRT pun kena asing. Kan? Asal bagi coach untuk wanita, coach untuk lelaki tak ada. Kata nak punya mana hak. Kan? Kalau dia kata tak boleh, nanti lelaki raba-raba. Dan apalah balik. Apa masalah dia? Kan kalau betul nak samakan hak, lawak lah. Tapi saya buat lawak je. Tapi cerita dia memang tak boleh. Pasal setiap orang ada tugasan masing-masing. Faham? Okey, baik, berhenti kat sini. Sambung kemudian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salam alhamdulillahi wa alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.